Saudara-saudari sekalian, Shalom. Kita berjumpa lagi walaupun bukan dalam bangunan, tapi masih kami boleh bersekutu bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami berterima kasih kerana Engkau adalah Allah Bapa kami yang menjaga kami dan mengasihi kami. Dan beri kami hikmat pada hari ini melalui firman Tuhan untuk memahami rencana dan kehendak Tuhan kepada setiap individu yang mendengar firman Tuhan. Ini kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Firman saya pada hari ini adalah diambil daripada petikan dari Keluaran 24 ayat 1 sehingga 11. 24 ayat 1 hingga 11. Saya akan baca untuk kamu. Berfirmanlah dia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, kamu dan Harun, Nadab dan Abihu, berserta 70 orang dalam kalangan tua-tua Israel, dan sujudlah menyembah dari jarak yang jauh. Musa sahaja yang boleh menghampiri Tuhan, tetapi umat yang lain tidak boleh datang dekat-dekat. Umat itu juga tidak boleh naik bersama-samanya. Maka pergilah Musa menyampaikan kepada umat itu semua perintah dan peraturan yang difirmankan Tuhan. Seluruh umat itu pun menjawab dengan suara serentak, segala yang telah difirmankan Tuhan akan kami laksanakan. Kemudian Musa menulis segala firman Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi lagi, dia bangun lalu mendirikan sebuah mazbah di kaki gunung itu lengkap dengan 12 batang tiang, setara dengan jumlah suku orang Israel, yaitu 12 semuanya. Dia mengarahkan beberapa orang muda orang Israel untuk mempersembahkan korban bakaran serta menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban kedamaian untuk Tuhan. Musa mengambil sebagian daripada darah itu dan menuangkannya ke dalam beberapa buah bejana, manakala sebagian lagi darah dipercikkan pada mazbah. Lalu dia mengambil kitab perjanjian itu dan membacanya di hadapan seluruh umat yang mendengarnya. Lalu mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami patuhi. Selepas itu Musa mengambil darah itu lalu memercikkannya ke atas umat itu dan berkata, inilah darah perjanjian yang dimateraikan Tuhan dengan kamu sehubungan dengan segala firman yang ini. Lalu Musa, Harun, Nadab dan Abihu serta 70 orang daripada kalangan tua-tua orang Israel mendaki gunung. Mereka nampak Allah Israel dan di bawah kakinya kelihatan sesuatu seperti turapan batu nilam yang tampak terang seperti langit. Namun begitu, Allah tidak membinasakan para pemuka orang Israel itu. Setelah mereka memandang Allah, mereka pun makan dan minum. Inilah firman Tuhan. Khotbah saya pada hari ini bertajuk Majlis Perkawinan Tuhan. Pada musim ini kita tidak boleh menghadiri perkawinan ataupun majlis perkawinan. Tetapi semasa saya menghadiri majlis perkawinan, saya akan membuat pemerhatian dan tengok apakah warna yang digunakan untuk perhiasan, makan badan mereka, mengatur meja, kerusi, apakah pilihan lagu kerohanian untuk menyembah Tuhan dan sebagainya. Kerana setiap pilihan yang saya nampak daripada persembahan majlis perkawinan akan menunjukkan atau mendedahkan kegebaran atau kepribadian pengantin-pengantin untuk majlis tersebut. Maka hari ini kita akan menyaksikan sekali lagi daripada Keluaran 24, majlis perkawinan di antara Tuhan dengan orang Israel. Dan daripada itu kita boleh memahami dengan lebih dalam karakter Tuhan dan apa yang dikehendaki olehnya terhadap orang Israel. Dan daripada situ kita boleh faham juga apa yang dikehendaki oleh Tuhan terhadap kita sebagai jemaah di gereja. Tapi sebelum kita tengok Keluaran 24, kita mesti tengok Keluaran 19 dulu, di mana ini adalah kali pertama Musa dia berjumpa dengan Tuhan di Mount Sinai. Okey, di mana Tuhan cakap dengan Musa, kamu telah melihat apa yang aku lakukan atas warga Mesir, dan bagaimana aku telah mengangkat kamu seperti di atas sayap burung Raja Wali serta membawa kamu ke hadiratku.
Ini adalah peringkat dating, di mana sebagai seorang lelaki kan, kamu nak menunjukkan, nak membuktikan kasih sayang kamu terhadap atau kasih kamu terhadap perempuan tersebut. Kamu akan memberitahunya, ingat tak pada masa itu macam mana saya menjaga kamu, macam mana saya membelanja kamu, macam mana saya mengasihi kamu. So untuk ni pada ayat keempat, ini macam masa dating Tuhan dengan orang Israel, di mana dia menunjukkan kasihnya kepada umat Israel. Lepas tu pada ayat kelima, di mana di sini dia menyampaikan satu proposal ataupun dia melamar orang Israel untuk berkahwin dengan dia. Dia cakap, sekarang jika kamu bersungguh-sungguh mematuhi atau sungguh-sungguh mematuhiku dan taat memegang perjanjianku dengan teguh, maka kamu akan menjadi hartaku yang istimewa antara segala bangsa. Maka di sini dia cakap, okey, kita punya musim dating, percintaan sebelum kahwin sudah tamat. Sekarang saya akan menawarkan atau melamar, propose kepada kamu untuk mengajak kamu untuk masuk ke peringkat seterusnya, iaitu perkahwinan. Maka kita akan tengok Keluaran 24 di mana orang Israel cakap, saya mau, saya setuju. Maka di sini saya akan bagikan khotbah saya kepada dua bahagian, di mana dalam majlis perkahwinan tersebut kita akan tengok perbuatan Tuhan dulu, apa yang dia buat untuk orang Israel, dan bahagian kedua, apakah yang diperlukan atau dikehendaki Tuhan terhadap Israel. Apa yang perlu mereka buat supaya mereka boleh masuk ke dalam perjanjian perkahwinan tersebut. Maka kita akan mula daripada perbuatan Tuhan. Ada dua. Yang pertama, dia memanggil. Dia memanggil atau kita dipanggil olehnya. Di sini umat Israel dipanggil olehnya. Ayat pertama, berfirmanlah dia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, kamu dan Harun, Nadab dan Abihu, berserta 70 orang dalam kalangan tua-tua Israel, dan sujudlah menyembah dari jarak yang jauh. Musa sahaja yang boleh menghampiri Tuhan, tetapi umat yang lain tidak boleh datang dekat-dekat. Umat itu juga tidak boleh naik bersama-sama. Dari sini ada dua perasaan atau dua respons yang diperlukan oleh umat Israel. Yang pertama adalah kasih kepada Tuhan. Kerana di kalangan semua negara-negara dan bangsa-bangsa, Tuhan tidak pilih bangsa yang lain. Dia hanya pilih umat Israel untuk menjadi pengantin perempuannya. Maka daripada hati mereka mestilah satu sikap yang berterima kasih atau bersyukur kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Tapi yang kedua yang jelas daripada petikan ini adalah Tuhan mahu mereka takut akan Tuhan. Kerana walaupun Tuhan ajak mereka untuk masuk ke dalam perjanjian perkahwinan ini, Tuhan nak mengingatkan mereka bahawa kedua-dua pengantin lelaki dengan pengantin perempuan, walaupun ini adalah satu majlis perkahwinan, tetapi mereka tidak sama. Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah Allah, dan orang Israel hanyalah ciptaan Tuhan. Maka status mereka dan kedudukan mereka tidak sama. Ini adalah satu fakta atau kebenaran yang penting yang Tuhan nak mengingatkan mereka. Maka kita mesti ingat, mereka dipanggil. Ini adalah inisiatif. Ini adalah perbuatan daripada Tuhan. Bolehkah orang Israel mengambil inisiatif untuk mengajak Tuhan untuk masuk ke dalam perjanjian perkahwinan? Tidak boleh. Kerana mereka tidak berupaya ataupun tidak ada kelayakan, kerana mereka adalah di sini, tetapi Tuhan di sini. Hanya parti yang memberikan status yang lebih tinggi di sini Tuhan, dia boleh memberikan kasih karunia kepada orang Israel dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam perjanjian tersebut dan mempunyai respons yang kasih kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Maka di sini kita mesti ingat, mereka dipanggil untuk menyembah Tuhan, sujud menyembah dari jarak yang jauh dan tidak boleh datang dekat-dekat. Tuhan mahu mengingatkan mereka bahawa Dia adalah
Allah yang suci dan mesti ditakutkan. Maka untuk kita di sini, kita tengok dari Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Sebabnya dia telah memilih kita dalam Kristus sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita suci dan tidak bercelah di hadapannya. Dalam kasih, dia telah menentukan kita dari mulanya untuk diangkat sebagai anak oleh Yesus Kristus kepada dirinya, menurut keredaan dan kehendaknya. Biasanya kita akan fikir, oh saya yang memilih Yesus Kristus, saya yang membuat keputusan untuk mempercayai Yesus Kristus. Itu dari perspektif manusia, ini adalah betul. Tetapi sebenarnya dalam gambaran yang besar, kita tidak pilih Tuhan. Kita tidak berkelayakan untuk pilih Tuhan. Sebenarnya adalah Tuhan yang memilih kita. Kita respon melalui iman kita, itu saja. Maka setiap kali kita berkumpul bersama-sama dalam bangunan ataupun melalui internet untuk menyembah Tuhan, bukan kerana hari ini saya suka hati, saya pilih untuk datang menyembah Tuhan. Bukan. Sebenarnya kita mesti ingat, Tuhan yang memilih kita. Tuhan memanggil kita untuk berkumpul bersama-sama untuk menyembahnya. Maka kita datang ke Tuhan, kita datang dengan hati yang gembira dan bersyukur. Nah, dalam perjanjian baru, biasanya kamu nampak perkataan jemaat. Di dalam bahasa Inggeris, church atau gereja sebenarnya adalah daripada bahasa Yunani, ekklesia. Maksudnya, dia adalah perhimpunan yang dipanggil atau dipanggil keluar daripada dunia. Maka church ataupun jemaat sebenarnya adalah perhimpunan. Dia bukan individu saja. Maka sebagai Kristian, orang Kristian, kita mesti bersekutu dan berhimpun. Kita tidak boleh berseorangan. Maka perhimpunan ini, semasa kita berkumpul dan menyembah Tuhan, perhimpunan ini adalah dipanggil oleh Tuhan. Bukan saya datang kerana saya nak, tetapi saya dipanggil oleh Tuhan untuk berkumpul dan menyembah Tuhan. Maka melalui memahami kebenaran ini, kita datang ke Tuhan dengan perasaan kita nak mengasihi Tuhan, kasih kepada Tuhan, kerana Dia yang memanggil kita. Kalau Dia tidak memilih kita, kita tidak akan respon kepadanya. Maka Dia yang mengambil inisiatif untuk mengasihi kita dan memilih kita. Maka kita respon dengan kasih kepadanya. Dan kedua, takut akan Allah, kerana Dia mempunyai kuasa untuk menentukan kita untuk menjadi anak angkatnya dan menurut keredaan dan kehendaknya. Kalau Dia tidak mahu kita menjadi anaknya, kita tidak boleh. Bagaimana kita nak respon? Kita tidak boleh. Maka kita datang menyembah Tuhan, kita tidak boleh terlalu relax, terlalu macam tidak mempunyai penghormatan terhadap Tuhan. Kerana sekarang kita di rumah, kita tengok YouTube, kita tengok internet untuk menyembah Tuhan. Mungkin kita relax sikit kan. Tapi daripada firman Tuhan, kita diingatkan bahawa kita menyembah kerana dipanggil. Maka sebab kerana kita dipanggil, kita mesti menyembah dengan hati yang ikhlas dan jujur, sikap yang ikhlas. Bukan dengan hati yang bermain-main, bersia-sia saja. Ini adalah pertama, kita dipanggil oleh Tuhan. Itu adalah perbuatan Tuhan. Yang kedua, perjanjian kita dengan Tuhan dimateraikan oleh darah binatang. Kita tengok ayat ke-6 dan 8. Musa mengambil sebahagian daripada darah itu dan menuangkannya ke dalam beberapa buah bejana, manakala sebahagian lagi darah dipercikkan pada mazbah. Selepas itu Musa mengambil darah itu lalu memercikkannya ke atas umat itu dan berkata, inilah darah perjanjian yang dimateraikan Tuhan dengan kamu sehubungan dengan segala firman-Nya ini. Nah, kamu tahu kan materai, seal. Dulu kan mereka nak menghantar surat, mengirimkan surat, mereka mesti ambil satu seal, macam lilin, dia akan buat satu seal, materai ke atas surat itu untuk membuktikan bahawa surat itu adalah daripada pengirim tersebut. Maka di sini kita cakap dimateraikan dalam bahasa Inggeris confirm.
Kenapa kita boleh, ataupun kenapa orang Israel boleh masuk ke dalam perjanjian ini? Bagaimana mereka tahu bahawa Tuhan tidak bohong? Mungkin Tuhan hari ini cakap saya nak masuk ke dalam perjanjian ini, tapi esok dia sudah marah kan dengan orang Israel kerana orang Israel tidak mematuhi peraturannya. Maka Tuhan cakap, oh saya tidak mahu kamu sebagai pengantin perempuan saya. Bagaimana mereka boleh confirm perjanjian ini tidak akan dipecahkan oleh Tuhan? Adalah melalui darah binatang. Okey, maka mereka sudah ambil darah daripada binatang, lembu-lembu muda, dan kamu tengok darah itu dipercikan pada dua tempat. Yang satu ialah mazbah, maksud yang mewakili Tuhan. Satu lagi adalah umat Israel. Okey, apakah maksud percikan darah itu ke atas mazbah dan umat? Okey, yang pertama, sebenarnya dalam Yunani fasa 9, nanti kita akan rujuk kepadanya, di mana darah mesti digunakan supaya Tuhan boleh mengampuni orang yang berdosa. Ini adalah cara Tuhan mengampuni dosa manusia. Okey, ini dia punya cara. Maka di sini darah yang dipercikan ke atas umat adalah untuk mewakili bahawa dosa mereka sudah diampuni Tuhan. Tetapi ada satu soalan lagi. Kenapa darah dipercikan pada mazbah juga? Kenapa darah mesti dipercikan pada Allah? Apakah maksud di sini? Untuk memahami jawapannya ataupun menjawab soalan ini, kita mesti memahami ciri-ciri dalam perjanjian tersebut. Kerana pada masa itu sebenarnya binatang akan digunakan di Israel ataupun di negara-negara yang lain. Mereka gunakan upacara yang digunakan adalah sama. Mereka akan ambil satu binatang, akan membelah kepada dua bahagian, letak sebelah kiri dan letak sebelah kanan. Dan mereka akan kedua-dua orang akan berjalan di tengah-tengah. Maksud di sini adalah kalau saya tidak mengikuti perjanjian ini ataupun saya tidak mematuhi perjanjian ini, maka saya akan menjadi macam binatang ini yang sudah dibunuh. Okey, ini adalah komitmen mereka kepada antara satu sama lain. Maka di sini maksudnya semasa darah dipercikan pada mazbah ataupun pada umat, sebenarnya dia punya maksud juga bukan hanya pengampunan, tetapi juga bermaksud kalau saya memecahkan ataupun tidak mengikuti perjanjian ini, saya akan menjadi macam binatang yang darahnya ditumpah atau ditumpah. Tapi di sini memang interesting, di mana Tuhan juga yang cakap, oh, kalau saya yang tidak mengikuti perjanjian ini, maka akhirnya saya akan menjadi macam binatang tersebut, saya akan dibunuh. Walaupun kita tahu Tuhan tidak boleh dibunuh lah. Okey, bukan manusia Yesus Kristus lah semasa dia jadi manusia. Tapi Tuhan, kerana dia adalah rohani, okey, dia adalah roh, dia tidak boleh dibunuh. Maka tetapi dia mahu menunjukkan bahawa dia memang committed terhadap perjanjian tersebut. Okey. Maka untuk kita tengok Ibrani 9. Jika darah lembu jantan dan kambing serta abu lembu betina muda yang direnjiskan ke atas orang bernajis dapat menyucikan jasadnya secara lahiriah, maksudnya secara luaran, lebih lagi lah darah Kristus yang melalui roh kekal mempersembahkan dirinya tanpa celah kepada Allah, menyucikan hati nuranimu daripada perbuatan yang mati supaya kamu dapat beribadat kepada Allah yang hidup. Nah, sini penulis kitab Ibrani, dia sedang banding antara darah binatang dengan darah Yesus Kristus. Di mana darah binatang dia tidak lengkap, dia hanya menyucikan jasad kita secara luaran, tetapi darah Yesus Kristus dia boleh menyucikan kita secara dalaman. Hati kita boleh disucikan, okey, supaya kita boleh hidup semula dan beribadat kepada Allah yang hidup. Maksudnya sebenarnya perjanjian lama yang di antara orang Israel dengan
Allah itu tidak lengkap. Itu tidak berupaya untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Tetapi semasa Yesus datang melalui darahnya sebagai materai kepada perjanjian antara Yesus Kristus dengan kita, maka kita sudah mendapat hidup yang baru, dan kita tidak payah takut di mana mungkinkah perjanjian ini akan Tuhan akan ambil balik perjanjian ini, tidak akan ikut perjanjian ini kerana saya sentiasa melanggar peraturannya. Tidak. Walaupun kita sekarang kalau kita tidak mematuhi undang-undang atau peraturannya, dia tidak akan lari ataupun ingkar janjinya, ingkar daripada janjinya. Dia mesti ikut perjanjiannya kerana dia adalah seorang yang taat kepada perjanjiannya. Okey, itu adalah satu harapan untuk kita. Dan dalam ayat 22, tanpa tumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini adalah untuk menjelaskan ayat tadi di mana kenapa darah mesti direnjiskan ataupun dipercikkan pada umat Israel. Maka dari sini kita boleh tengok untuk majlis perkahwinan, umat Israel dipanggil, bukan orang Israel yang datang, tapi orang Israel mesti dipanggil oleh Tuhan. Baru mereka boleh masuk ke dalam perjanjian tersebut. Dan kedua, perjanjian ini sudah dimateraikan oleh darah binatang. Dan untuk kita sekarang, bukan saja kita dipanggil oleh Tuhan, tetapi perjanjian yang kita ada di antara kita dengan Yesus Kristus sudah dimateraikan oleh darah Yesus Kristus yang ditumpah atas kayu salib. Nah, sekarang kita nak tengok perbuatan Israel. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan terhadap daripada orang Israel mematuhi. Maka pergilah Musa menyampaikan kepada umat itu semua perintah dan peraturan difirmankan Tuhan. Seluruh umat itu pun menjawab dengan suara serentak, segala yang telah difirmankan Tuhan akan kami laksanakan. Kemudian Musa menulis segala firman Tuhan itu. Ayat 7, lalu dia mengambil kitab perjanjian itu dan membacanya di hadapan seluruh umat yang mendengarkannya. Lalu mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami patuhi. Untuk masuk ke dalam perjanjian itu, bukan hanya cakap dengan mulut saja. Itu senang. Tapi mereka memang sudah buat komitmen untuk mematuhi semua firman Tuhan, semua perintah dan peraturan Tuhan. Itu adalah respons, itu adalah jawapan mereka. Maka kita cakap kita sudah jadi orang Kristian, kita sudah dibaptiskan, dan kita sentiasa datang ke gereja. Setiap kali kita sudah dengar firman Tuhan, adakah kita respon atau menjawab Tuhan dengan ayat ini? Kita akan melaksanakan, kita akan mematuhi semua perintah Tuhan. Nah, kamu fikir pada setakat ini, adakah dalam hati kamu ada sikap atau perbuatan yang kamu buat di dalam kegelapan, ataupun apa yang kamu cakap, ataupun tabiat yang tidak baik, yang tidak memuliakan Tuhan, yang kamu tidak mahu lepas daripada cara hidup kamu. Kamu tidak mahu mematuhi firman Tuhan walaupun kamu tahu itu adalah firman Tuhan. Nah, untuk hari ini kita mesti bertaubat. Kita mestilah bercakap dengan Tuhan dan respon kepada Tuhan bahawa saya akan ikut perintah kamu. Saya tahu tabiat ini, saya tahu sikap ini tidak baik dan tidak memuliakan Tuhan. Itu adalah salah. Saya mesti bertaubat dan saya mesti mengikuti dan mematuhi perintah Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan terhadap kita semasa kita masuk ke dalam perkahwinan ataupun hubungan perkahwinan ini dengan Tuhan. Adakah kita sedang mematuhi ataupun sedang melanggar sebahagian perintah Tuhan? Yang keempat, Tuhan mahu kita bersekutu dengannya. Tengok ayat 9 dan hingga 11. Lalu Musa, Harun, Nadab dan Abihu serta 70 orang daripada kalangan ketua orang Israel mendaki gunung. Mereka nampak Allah Israel dan di bawah kakinya kelihatan sesuatu seperti turapan batu tilam yang tampak terang seperti langit. Namun begitu Allah tidak membinasakan para pemuka orang Israel itu. Setelah mereka memandang Allah,
mereka pun makan dan minum. Ini adalah satu gambaran yang memang cantik dan indah, di mana mereka mendaki gunung dan Tuhan mendedahkan sebahagian daripadanya kepada manusia. Sebenarnya orang yang dosa, dia nampak Tuhan, dia mesti mati. Itu sebab sentiasa kalau malaikat ataupun Tuhan menunjukkan dia sendiri kepada orang biasa, mereka takut. Kerana mereka takut selepas nampak Tuhan, mereka akan mati. Kerana semua orang berdosa. Tapi di sini, Allah tidak membinasakan para pemuka orang Israel itu. Lagi baik mereka boleh duduk dan bersekutu dengan Allah dan makan dan minum di sana, di hadapan Allah. Kenapa mereka boleh buat macam tu? Kamu mesti ingat, sebelum mereka mendaki gunung, mereka bersama-sama dengan umat Israel sudah masuk ke dalam perjanjian ini melalui dan yang dimateraikan oleh darah binatang yang mewakili pengampunan dosa. Maka di sini kita boleh nampak apakah message yang nak disampaikan oleh Tuhan kepada mereka, di mana dosa mereka sudah diampuni, mereka sudah masuk ke dalam perjanjian ini, maka mereka boleh menikmati hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan. Dan ini adalah berkat yang Tuhan beri kepada kita juga. Selepas kita sudah dipanggil dan perjanjian sudah dimateraikan, kita perlu mematuhi firman Tuhan. Dan yang lagi baik ialah kita boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ini adalah kehendak ataupun ini adalah rancangan Tuhan terhadap kita. Maka pada musim ini kita pun mesti fikir, adakah kita betul-betul dalam hati kita mahu ataupun menikmati persekutuan dengan Tuhan? Ataupun walaupun pada musim ini kita tidak boleh keluar, tetapi kita pun tidak mahu ada masa untuk bersekutu ataupun berbuah dengan Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan mahu bersekutu dengan kita. Soalannya ialah, maukah kamu bersekutu dengan Tuhan? Maka untuk kesimpulan saya nak baca untuk kamu daripada Ibrani 10. Saya tidak akan buat penjelasan, tapi saya nak kamu menikmati janji dan berkat yang ditumpah kepada kita sebagai gereja. Kerana gereja adalah pengantin perempuan Yesus Kristus. Sebenarnya kita sebagai gereja, kita sudah masuk ke dalam perjanjian yang merupakan hubungan perkahwinan, di mana Yesus adalah pengantin lelaki dan kita sebagai gereja adalah pengantin perempuan. Maka di sini penulis Ibrani cakap, oleh itu saudara-saudara, kita telah mempunyai keberanian untuk masuk ke tempat yang maha suci melalui darah Yesus, melalui jalan yang baru dan hidup yang dibukakannya untuk kita menerusi tirai, yaitu tubuhnya. Kita mempunyai imam besar di atas isi rumah Allah. Maka marilah kita hampir dengan hati yang tulus dan iman yang teguh sepenuhnya. Hati nurani kita telah direnjis sehingga suci daripada kejahatan dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang bersih. Itu adalah janji Tuhan. Kerana Yesus Kristus melalui darahnya telah menyucikan badan kita dan roh kita, maka kita boleh datang untuk menyembah Tuhan dengan iman yang teguh sepenuhnya. Dan seterusnya, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan harapan kita tanpa berganjak. Kerana Dia yang berjanji sentiasa setia. Marilah kita saling perhatikan satu sama lain untuk menimbulkan kasih dan perbuatan yang baik. Jangan berhenti daripada berhimpun seperti yang dilakukan oleh setengah-setengah orang. Nasihatilah sesama sendiri, terutamanya setelah kamu sedar hari Tuhan itu kian hampir. Ayat 25 kita memang sudah biasa kan, jangan berhenti daripada berhimpun. Macam sekarang kan kita tidak mau berhenti daripada berhimpun. Walaupun guna YouTube, guna internet, kita masih nak berhimpun. Walaupun tidak boleh pergi ke dalam bangunan gereja, kita masih nak berhimpun. Kerana apa? Kerana apa yang dibaca tadi, janji Tuhan, di mana Yesus Kristus telah mati untuk kita. Maka kita boleh menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan dan antara satu sama lain. Maka dari sini kita boleh nampak Tuhan untuk kita, bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk kita
kita ingat kita dipanggil, maka kita datang untuk berhimpun untuk menyembahnya. Dan perjanjian tersebut antara kita dengan Yesus Kristus sudah dimateraikan dan disahkan oleh darahnya. Dan untuk kita mau mematuhi perintahnya dan mau menikmati persekutuan dengan Yesus Kristus. Seorang ahli teologi, Michael Horton, dia cakap, setiap kali kita berhimpun untuk menyembah Tuhan dalam kebaktian, itu adalah satu upacara pembaharuan perjanjian dengan Tuhan. Itu macam adalah satu upacara di mana kita merayakan atau meraihkan majlis perkawinan kita sebagai gereja dengan Yesus Kristus. Maka kita datang ke gereja atau kita di rumah untuk menyembah Tuhan. Itu memang bermakna. Itu bukan hanya satu tanggungjawab atau satu yang dipaksakan kepada kita. Tapi kita datang berhimpun dengan hati yang suka hati, dengan kesyukuran karena kita sudah dipanggil, dimateraikan, dan kita mau mematuhi perintahnya dan bersekutu dengannya. Saya harap melalui khotbah hari ini kita mempunyai satu pemahaman yang lebih dalam dan bermakna terhadap hubungan kita dengan Tuhan dan terhadap perhimpunan bersama-sama. Maka kita mempunyai hati yang sikap yang betul semasa kita berhimpun, biarpun di rumah ataupun dalam bangunan gereja. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami dengan hati yang bersyukur kepada kamu. Terima kasih kerana mengutus Yesus Kristus anak engkau untuk mati di atas kayu salib supaya kami boleh masuk ke dalam perjanjian, ke dalam hubungan perkawinan dengan kamu, supaya kami boleh menikmati hubungan yang begitu intim, begitu manis dengan kamu. Dan melalui mematuhi perintah kamu, kami boleh hidup dengan satu kehidupan yang dipenuhi berkat dan ketenteraman daripada Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.